Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada hadirin sekalian. Saya amat gembira di atas kehadiran tuan-tuan yang dapat menghadirkan diri ke forum ini bagi memeriahkan dan mendengarkan isu atau topik yang perlu diperhatikan pada malam ini, iaitu bunuh diri di kalangan pelajar terutama di Malaysia. Forum kali ini akan dibentangkan oleh Dr. Ahmad Mustafa Abdul Aziz dan juga Dr. Ahidah. Sebelum kita berbahas dengan lebih lanjut, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, di mana nama saya adalah Abdullah bin Arifin yang menggalas menjawab sebagai moderator pada hari ini. Walau bagaimanapun, saya tidak keseorangan, malah diberi pertemuan sebagai negara ini berlangsung, iaitu Cik Atikah. Sebelum kita memberi peluang kepada Dr. Ahmad Mustafa untuk membahaskan dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk pendapat saya mengenai definisi bunuh diri. Ada pendapat saya, bunuh diri ini adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadikan dirinya sendiri dengan sekali tanpa kepaksaan. Tanpa membuang masa, mari kita menjemput Dr. Ahmad Mustafa Abdul Aziz untuk membentangkan atau memperkenalkan definisi isu bunuh diri itu sendiri mengikut pendapat tersebut. Okey, terima kasih Tuan Moderator, Encik Imran. Okey, saya akan ceritakan sedikit tentang definisi isu bunuh diri itu sendiri. Okey, terdapat pelbagai definisi bunuh diri daripada pelbagai aspek. Walau bagaimanapun, saya telah memilih satu laporan yang diambil di laman Sesawang untuk dijadikan sebagai bahan rujukan bagi isu bunuh diri ini. Laporan yang saya ambil itu adalah daripada kamus dan juga ensiklopedia. Okey, dia merangkumi 10 jenis definisi, tetapi saya ringkaskan kepada 2 saja, iaitu yang pertama, bunuh diri ialah satu simbol pembunuhan kerana mempunyai situasi di mana individu tersebut membenci seseorang tetapi mengambil tindakan untuk membunuh diri sebagai satu simbol membunuh orang yang dibencinya. Satu lagi yang saya jumpa iaitu bunuh diri adalah satu jalan untuk mengatasi macam-macam kesulitan peribadi. Sebagai contoh, individu berasa kesepian, dendam, kemurungan, takut, kesakitan fizikal, dosa dan lain-lain lagi. Okey, itu definisi isu bunuh diri. Okey, terima kasih Dr. Ahmad atas penerangan itu. Kita semua jelaslah definisi untuk bunuh diri itu. Jadi seterusnya, saya ingin tahu ataupun dengan lebih mendalam, apakah faktor ataupun punca seseorang individu itu merasa untuk bunuh diri. Boleh teruskan Cik Ahmad, Dr. Ahmad. Boleh Tuan Moderator? Tak apa. Okey, saya akan teruskan. Okey, faktor yang menyumbang kepada seseorang itu untuk membunuh diri, saya akan ceritakan dari segi pelajar. Okey, first, secara umumnya terdapat pelbagai faktor yang boleh dijumpai, tetapi saya akan simpulkan juga kepada 2 bahagian, iaitu faktor luaran dan juga faktor dalaman. Dari segi faktor luaran, terdapat faktor-faktor kecil seperti faktor persekitaran, faktor rakan sebaya dan juga faktor keluarga. Yang pertama, dari segi faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini apabila seseorang pelajar itu menghadapi masalah melalui persekitarannya. Okey, yang pertama adalah yang biasa kita akan dengar adalah masalah percintaan. Masalah percintaan itu berlaku apabila pasangan masing-masing mempunyai perselisihan faham antara satu sama lain kerana mereka tidak mendapat persetujuan dengan pendapat masing-masing. Selain itu, masalah percintaan juga boleh berlaku apabila percintaan seorang itu ditolak. Saya ada jumpa satu kes yang berlaku tahun lepas di mana seorang pelajar sekolah menengah tingkatan 1 mengambil tindakan dengan cuba membunuh diri dengan cara memanjat bumbung sekolah kerana merasakan dirinya sudah kosong akibat daripada cintanya ditolak oleh kekasihnya. Yang kedua adalah masalah akademik. Masalah akademik ini berlaku kerana pelajar itu tidak mempunyai kemahiran yang tinggi atau mempunyai penguasaan yang tinggi kepada subjek atau bidang itu. Seperti contohnya, pelajar itu tidak minat kepada matematik, tetapi atas dasarkan ibu bapanya suruh dia paksa belajar juga,
pelajar itu akan tertekan dan mencari cara untuk membunuh diri, kerana salah satu cara yang paling cepat untuk selesaikan masalah itu adalah dengan cara bunuh diri walaupun perkara itu adalah salah. Okey, bagi faktor kedua iaitu faktor rakan sebaya, perkara ini boleh terjadi kerana akibat daripada silap pilih kawan. Kita sebagai manusia, kita kena memilih rakan yang baik dalam hidup kita dan juga dalam pelajaran kita. Jika kita memilih rakan yang tidak baik, maka beban akan datang kepada kita kerana mereka tidak akan menolong kita, malahan mereka akan mengutuk kita dan mencaci kita. Jika kita memilih rakan yang baik, maka mereka akan menolong kita jika kita berada dalam kesusahan. Selain itu, faktor keluarga. Faktor keluarga juga boleh dijadikan sebagai salah satu punca bunuh diri. Kerana tekanan yang diberikan oleh ibu bapa mereka yang mempunyai sikap pilih kasih antara adik-beradiknya. Sebagai contoh, ibu bapa memberi sepenuh perhatian kepada adik-beradiknya dan bukan kepada diri pelajar itu sendiri. Jika berlaku perkara ini, pelajar itu akan berasa tertekan dan merasakan jiwanya kosong kerana tidak mempunyai kasih sayang daripada ibu bapa. Selain itu, masalah poligami juga boleh terjadi apabila seseorang pelajar itu mempunyai dua ibu kerana ayahnya kahwin lagi satu. Ini boleh terjadi kerana apa yang dirasai oleh anaknya akibat daripada ayahnya mempunyai pilih kasih kepada ibu keduanya berbanding dengan ibu pertamanya. Ini akan menyebabkan seorang anak itu tertekan kerana tidak boleh menerima apa yang dilalui oleh ibunya. Okey, dari segi faktor individu, iaitu boleh dikatakan sebagai faktor dalaman kerana perkara ini berlaku kepada pelajar itu sendiri dan juga bukan daripada persekitarannya. Yang pertama, faktor kecil adalah kurang keyakinan diri. Apabila seseorang itu tidak mempunyai confidence yang tinggi, iaitu kurang berasa confident juga boleh diterima kerana merasakan dirinya rendah, tidak mempunyai ilmu dan merasakan orang yang lain senang mendapat ilmu daripadanya. Okey, yang kedua adalah menghadapi masalah emosi, di mana seseorang itu akan merasakan dirinya kemurungan, terlampau marah disebabkan oleh rakan kerana silap memilih rakan dan juga pembelajaran. Perubahan mood dan juga keadaan yang tidak terkawal boleh menyebabkan seseorang itu cuba untuk membunuh diri atau membunuh diri. Yang ketiga atau yang terakhir iaitu tidak dapat menyelesaikan masalah. Perkara ini boleh berlaku kerana seperti kita tahu, akibat daripada online class pun boleh diterima juga. Sekarang ni banyak pelajar-pelajar sekolah menengah dan universiti menghadapi masalah ini kerana mempunyai banyak tugasan, assignment atau kerja yang diberikan oleh cikgu atau pensyarah yang menyuruh kita menyiapkannya dalam masa yang terdekat. Setengah pelajar boleh terima untuk membuat semua kerja ini, ada setengah pelajar yang tidak terima. Salah satu cara yang bagi pelajar yang tidak menerimanya adalah dengan cara membunuh diri kerana mereka berasa tertekan dan tidak boleh terima dengan kerja yang banyak ini. Okey, itu sahaja. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad, penerangan sangat baik. Kita dapat simpul bahawa faktor itu terdapat dua faktor dalaman juga faktor luaran yang membawa kepada kita akan bunuh diri tersebut. Jadi selepas tu kita juga ingin tahu apakah sebenarnya kesan tidak akan buat daripada kerana dan soal itu akan ditanyakan kepada panel kita itu Dr. Nursyaidah. Okey doktor, apakah sebenarnya kesan yang akan ataupun yang akan diberikan impak kepada komuniti terdekat daripada tindakan bunuh diri tersebut? Itu saja doktor. Okey, terima kasih moderator saudara Hazika. Di sini saya akan berkongsi tentang impak atau kesan bunuh diri dalam kalangan pelajar. Jelas sekali ini segala sesuatu yang dilakukan pasti ada kesannya kepada si pelaku ataupun komuniti sekelilingnya. Namun bagi isu bunuh diri dalam kalangan pelajar, komuniti yang paling menerima dan merasai kesan daripada perkara tersebut ialah keluarga si pelaku atau si mati. Dan antara kesan kepada keluarga adalah yang pertama iaitu masalah emosi,
merupakan kisah utama bunuh diri pada keluarga si mati. Sesiapa sahaja pasti akan berasa sedih dan biru apabila keluarga atau orang yang tersayang pergi meninggalkan kita. Namun, bagi perkara berkaitan bunuh diri ini, emosi ahli keluarga si mati akan jauh lebih sedih berbanding jenis kematian yang lain. Tambahan lagi, tanggapan buruk yang diberi oleh masyarakat akan membuat ahli keluarga jadi malu dan tidak yakin untuk berdepan dengan mereka. Yang kedua adalah masalah institusi kekeluargaan. Kesan bunuh diri ini adalah ahli keluarga ialah masalah institusi kekeluargaan. Kita boleh lihat dengan tindakan bunuh diri sememangnya akan mengganggu sebuah institusi kekeluargaan. Perkara yang kita boleh lihat adalah apabila komunikasi antara ahli keluarga semakin rendah dan bermasalah yang boleh menyebabkan mereka membawa diri masing-masing dengan kesedihan yang dialami lalu tidak langsung peduli dengan ahli keluarga yang lain. Oleh itu, sebuah institusi keluargaan tersebut akan goyah dan tonggak utama keluarga tersebut seperti ibu dan ayah akan mula bergaduh lalu membawa kepada perceraian antara mereka. Yang terakhir adalah masalah kewangan. Hal ini kerana si mati tersebut berkemungkinan mempunyai hutang-hutang yang belum diselesaikan semasa hayatnya. Hutang-hutang tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada waris yang masih ada. Masalah kewangan ini juga akan terjadi apabila hutang-hutang yang ditinggalkan tersebut terlalu banyak dan akan membebankan ahli keluarga yang lain. Oleh itu, daripada masalah-masalah yang telah dinyatakan sebelah tadi, maka kita dapat simpulkan bahawa tindakan bunuh diri dalam kalangan pelajar sememangnya akan memberi impak yang besar kepada orang lain, khususnya kepada ahli keluarga pelajar tersebut, yang mana kesan-kesan tersebut bukan sahaja dialami pada jangka masa yang pendek, malah akan berpanjangan sepanjang hidup mereka. Itu sahaja daripada saya tentang kesan bunuh diri. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Jelaslah kisah tersebut memberikan impak yang besar kepada komuniti kita iaitu keluarga si pelaku tersebut. Jadi Doktor pasti akan ada langkah-langkah untuk mengatasi isu bunuh diri. Namun sebelum itu, saya pasti para penonton pasti akan ada pandangan mereka terhadap langkah untuk mengatasi isu ini. Jadi kita persilakan jika tuan-tuan kita dapat boleh berikan pendapat anda dan jika ada persoalan juga jika persoalan anda. Assalamualaikum. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Putri Athena binti Muhammad Ghazali, pelajar tahun 2 daripada Universiti Teknologi Malaysia. Pada pandangan saya terdapat beberapa langkah atau cara-cara untuk mengatasi isu ini. Iaitu pertama sekali adalah dengan mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu. Yang pertama adalah dengan mendapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental profesional seperti yang disediakan oleh setiap hospital kerajaan di Malaysia dengan secara percuma. Dengan ini, pelajar yang mengalami isu keinginan membunuh diri boleh mendapatkan rawatan tanpa memikirkan caj apa-apa. Yang kedua, dengan memperkenalkan dan meyakinkan diri pelajar tersebut kepada pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO seperti yang pertama, iaitu melalui Befrienders, iaitu tempat untuk pelajar meluahkan segala perasaan dan masalah yang dihadapi oleh beliau. Seperti Befrienders menawarkan perkhidmatan melalui telefon, email dan berjumpa pihak Befrienders itu sendiri. Yang ketiga, pelajar boleh mendapatkan bantuan daripada Malaysian Mental Health Association ataupun MMHA dan Mental Illness Awareness Support Association MISA kerana mereka ini menawarkan perkhidmatan dengan membantu masyarakat termasuk pelajar yang juga boleh mengakibatkan individu atau pelajar tersebut mengambil langkah mudah untuk membunuh diri mereka. Okey, langkah yang seterusnya ialah ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam mengelakkan pelajar membunuh diri, iaitu ibu bapa perlu meluangkan masa bersama anak mereka kerana dengan cara ini anak atau pelajar tersebut akan lebih berani dan selesa untuk berkongsi masalah mereka dengan secara terbuka. Seterusnya, ibu bapa juga perlu membuat pantauan fizikal dan emosi terhadap anak-anak mereka seperti melihat tingkah laku anak mereka dan sentiasa berada bersama mereka. Dengan cara ini, mungkin anak mereka tidak berasa sunyi ataupun tertekan sehingga mengakibatkan mereka mengambil langkah untuk membunuh diri.
Dan akhir sekali, pada pandangan saya, dengan memastikan individu atau pelajar itu sentiasa dalam keadaan selamat dengan menjauhkan mereka daripada objek atau tempat yang tinggi seperti pisau dan bangunan yang tinggi agar dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Selain itu, mengelakkan daripada meninggalkan pelajar atau individu tersebut menyimpan objek atau peralatan yang tajam dan bahan beracun agar mereka tidak melakukan perkara dari luar jangkaan. Dengan cara tersebut, boleh dielakkan dengan sentiasa memerhati dan memantau pergerakan individu atau pelajar tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. kepada saudari Putri Ali pandangan yang sangat bagus terhadap langkah untuk mengatasi isu ini. Jadi dapat kita lihat terdapat bahan-bahan yang berbeza untuk kita kurangkan atau kita atasi isu ini daripada terus mengulang. Jadi sebelum kita kupas lebih lanjut terhadap isu ini, kita akan berehat seketika. Dan kita akan mula semula untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan isu bunuh diri. Okey, kembali semula saya perbincangan isu bunuh diri ini. Dan tadi kita dah tahu pasal definisi bunuh diri, pesan, faktor. Jadi kita nak buka soalan. Kita nak buka penonton untuk mengajukan soalan yang bermain di fikiran mereka. Jadi, saya persilakan jika ada sesiapa ingin mengajukan soalan kepada para panel kita. Assalamualaikum. Nama saya Natasha daripada jurusan Pengurusan Teknologi. Saya nak tahu seperti yang kita tahu terdapat pada diri masalah yang diamalkan di Malaysia. Jadi soalan saya kat sini, apa yang dimaksud dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan bagaimana ianya punya berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini? Yang tu untuk soalan pertama saya, dan untuk soalan yang kedua saya, selain daripada falsafah pendidikan kebangsaan, ada ke falsafah lain yang di bawah saya, contohnya macam falsafah Islam tu yang boleh juga kita kaitkan dengan isu bunuh diri ini dalam kalangan pelajar di Malaysia. Itu sahaja. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudari Natasha yang bertanya. Ya, memang betul terdapat falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai FPK yang diamalkan di Malaysia ini. Dan FPK juga boleh dimaksudkan kepada perubahan diri ke arah menjadi insan atau manusia yang baik dari berbagai aspek, terutamanya dari aspek adab, intelek serta kesihatan dan yang baik. Hal ini disebabkan oleh pegangan yang menerangkan bahawa manusia merupakan insan yang disempurnakan sifatnya dengan berakal. Olehnya demikian, adalah penting bagi para pelajar untuk menghayati elemen-elemen seperti jasmani, emosi, intelek serta rohani yang terdapat di dalam FPK untuk melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran ke tahap yang memuaskan. Seterusnya, untuk persoalan tentang falsafah lain yang boleh dikaitkan dengan isu bunuh diri di dalam kalangan pelajar adalah falsafah yang kita boleh kaitkan adalah falsafah akhlak, iaitu dari falsafah akhlak itu adalah disiplin ilmu yang mengkaji akhlak ataupun tabiat semajadinya yang terdapat dalam jiwa seseorang. Dalam Islam, akhlak ini merujuk kepada situasi yang terbentuk dalam diri seseorang manusia dan ia menjadi punca kepada semua perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Manakala untuk Barat, ia lebih dikenali sebagai etika atau moral dan ia merujuk kepada disiplin ilmu yang mengkaji berbagai isu tentang tingkah laku manusia, isu tentang baik buruk sesuatu, hipotesis dalaman tentang adat, tabiat, niat dan kebebasan seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Falsafah Islam juga beritahu akhlak tidak merujuk kepada perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh seseorang, tetapi ia lebih kepada dimensi rohaniah yang mendesak seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sama ada baik ataupun buruk, dan akhlak lebih baik dan akhlak lebih kepada bahagian dalaman iaitu kejiwaan, manakala perbuatan merujuk kepada bahagian luaran. Jika akhlak seseorang itu baik, maka mendorong melakukan seseorang itu akan mendorong melakukan perbuatan yang baik. Jika akhlaknya jahat, dia akan lebih kepada membuat ataupun melakukan perkara yang kecil seperti membunuh diri. Saya harap saya menjawab soalan saudari. Itu sahaja, terima kasih.
Minta maaf ya moderator, saya ingin mencela dan ingin bertanya pendapat kepada ahli penonton dan pendengar kita di dalam forum ini. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kita semua sedang membincangkan tentang isu bunuh diri, betul kan? Okey, yang seperti yang kita tahu negara ada 5 betul. Antara 5 rukun negara yang kita dapat, apakah 5 rukun negara yang kita dapat kaitkan dalam isu bunuh diri ini? Saya ingin bertanya lah, ada sesiapa di antara penonton ingin berkongsikan pandangan ataupun pendapat tentang rukun negara. Itu sahaja. Saya ingin mencuba sebelum itu terima kasih kepada Syahida untuk soalan saya lagi, dan sangatlah kaitan dengan itu falsafah dari isu kita ini sangat-sangat terkala. Okey, bagi yang bersoalan doktor, saya nak cuba terdapat satu rukun negara yang terlihat bila doktor bertanya, iaitu kepercayaan pada Tuhan. Sebabnya saya memilih elemen ini kerana ia amat dekat dengan diri seseorang pelajar dalam konteks isu kita pada hari ini lah. Contohnya dalam pegangan agama ni yang diamalkan oleh kebanyakan ahli masyarakat Indonesia, macam mana dia memberi pengaruh yang amat tinggi dalam membuat sesuatu orang kata mengambil sesuatu keputusan yang sangat optimal dan inspirational, berarti kepercayaan pada Tuhan masing-masing. Okey, dengan ini jelaslah bahawa isu ini adalah penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia atau rakan pada rakyat kita yang lain untuk menjadi kesedaran kepada komuniti kita untuk melahirkan kesedaran hidup Malaysia yang lebih sihat. Di samping itu juga pelajar atau remaja pada masa kini adalah menyambung legasi kita dalam memimpin negara kita dan menyambung kesenangan adat istiadat yang menjadi guru-guru dapat diteruskan oleh generasi seterusnya. Maka dengan ini berakhirlah sudah majlis kita dan forum kita pada hari ini. Dan akhir kata, saya selaku moderator mewakili Cik Azika dan ahli-ahli lain memohon maaf sekiranya kekurang dalam majlis ini. Terima kasih kerana menghadiri majlis ini dan bye-bye.